Okay, Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar follower kita di Facebook page abuhamka.com dan juga Facebook page Mutiara Kata Buya Hamka, dan juga anda follower kita di Shopee Abu Hamka Bookstore. So, ini adalah Facebook Live ataupun sesi live kita yang kelima bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur online 2021 ini. So ini yang kelima. So kalau anda yang masih belum kenal ataupun first time tengok saya adalah Muhammad Zuhairi. Saya adalah admin untuk Facebook page dan juga Shopee. Yup, di Shopee yang berurusan jual beli. Hai Hana169, terima kasih join. Yang berurusan jual beli di Shopee adalah dengan saya. Di Facebook, apabila anda PM bertanya apakah buku-buku yang sesuai, yup, anda bertanya dengan saya. Selain kita ada seorang lagi admin, which is wife saya. So, tetapi kebanyakan masanya anda berhubung dengan saya. Kill FIFA, terima kasih kerana join. Okay, sebelum kita bermula, dan kita dah bermula pun sebenarnya, kongsikan love dan juga like sebanyak-banyaknya untuk memberi saya semangat. Ini dah live kita yang kelima dah ni. Yang kelima. Ada dua perkara penting yang saya nak kongsikan dengan anda untuk hari ini punya sesi. First, anda kena ingat, kena sebarkan, kena bagi tahu dengan orang ramai. PBAKL Online 2021 dah bermula sejak hari Jumaat yang lepas. Anda kena bagi tahu orang ramai. Takut ada pula yang menunggu bila pesta buku nak pergi ke PWTC pula. No. Sekarang tengah COVID dan juga PKP sebagainya, PBAKL Online telah bermula sejak Jumaat yang lepas sehingga 4 April. Di Facebook senang sebab saya ada tuliskan nota di bawah. So, dah bermula. Bagi tahu orang ramai. Dan anda perlu follow di Facebook page kita. Follower di Shopee. Anda perlu follow juga di Facebook page abuhamka.com sebab segala info, promosi dan juga konten, buku, ulasan buku, quotes dan juga sebagainya kita kongsikan di Facebook. Okay? Boleh follow kita di Facebook page abuhamka.com. So, itu adalah first perkara yang penting sebelum kita masuk ke tajuk utama yang sekarang ini sedang berlegar dalam kalangan grup. Hai, Kursiani 86, terima kasih sebab join. Saya cuba nak sebut nama follower yang ada. And Farahim, terima kasih sebab join. Tajuk utama dalam kalangan grup dan industri buku sekarang. Tajuk yang bermain adalah, betul ke orang kita kurang minat membaca? Ada hot sikit isu sejak kebelakangan ni. Ada beberapa isu nanti saya kongsikan kalau sempat. Betul ke orang kita kurang minat membaca ataupun tak suka membaca? Betul ke? Anda rasa macam mana? Adakah anda bila bertanya kepada diri sendiri, okay, bila contohnya kita melabelkan diri sendiri, aku ni seorang yang suka membaca buku. Adakah anda anggap diri anda begitu? Saya rasa ya, tak kisahlah setahun kita hanya baca satu buku ke. ZZXT, terima kasih sebab join. Tak kisah kita baca satu buku setahun ke, satu buku sebulan ke, kita suka menganggap diri kita sebagai seorang pembaca buku. Saya rasa begitu, sebab tu anda join dekat kita punya Facebook Live dan juga join kita punya channel ataupun kita punya Facebook page. So, persoalan dia, betul ke ataupun kenapa orang kita tak suka membaca? Okey, itu adalah tajuk untuk hari ini. Sebelum kita akan masuk kepada tips untuk menjadikan membaca sebagai hobi, Azlan MD, terima kasih sebab join. Kenapa ataupun betulkah orang kita tak suka membaca? Bagi saya, ada dua perkara sebenarnya. Bukanlah orang kita tak suka membaca. Bagi saya secara peribadinya, sekadar trend membaca itu sahaja yang telah berubah. Trend membaca telah berubah sebab kalau dulu untuk dapatkan sesuatu info, mahu ataupun tidak, kita kena membaca buku fizikal. Kena membaca buku je. Tak ada pilihan lain. Mungkin kena beli buku ataupun kena cari di perpustakaan, pinjam orang dan juga sebagainya. Nona 19, terima kasih kerana join. Tapi kita perlu membaca buku. Kita bergantung kepada buku fizikal. Sekarang keadaan berbeza. Segala bahan bacaan yang hiburan ataupun ilmiah kita boleh dapatkan secara online.
termasuklah bahan bacaan ataupun jurnal ataupun kajian-kajian ilmiah, semua boleh dapat secara online. Semua boleh baca melalui tab ataupun iPad dan juga sebagainya. Kan? Betul kan? Dan juga ataupun novel atau untuk bacaan ringan. Hai R Adawi, terima kasih sebab join. Saya cuba tak, saya nak juga sebut nama semua yang menonton. Okey. Chin 2212, terima kasih. SH5575. Pelik betul nama akaun. Macam mana saya sebut? Betul ke? Kalau salah, minta maaf. So, novel, bacaan ringan, semua kita boleh dapat secara online. Maka, mungkin apabila orang kata yang orang kita tak suka membaca, sebenarnya trend sahaja berubah, melainkan ada statistik yang menceritakannya. Tetapi bagi saya, trend sahaja berubah. Kita masih lagi suka membaca, dan sekarang pun orang banyak meluangkan masa di Facebook, di media sosial, membaca lah tu kan maksudnya, untuk mendapatkan info dan juga sebagainya. Trend saja yang berubah kepada online. Dan that's why pesta buku antarabangsa contohnya sekarang yang berlangsung, kita boleh lihat juga trend pembeli-pembeli buku. Bila orang nak baca, first kali kena beli. Kan? Basic. Kan? So kita boleh nampak trend tak adalah menurun sangat. Of course, dia akan masuk ke dalam isu ataupun perkara yang kedua. First sekali, betul ataupun tidak orang kita tak suka membaca, bagi saya, secara personalnya, trend saja yang berubah. Yang kedua, ini berkaitan dengan jualan, marketing, ataupun pemasaran. 1-2 hari ni, kalau anda tak tahu, ataupun anda mungkin tahu juga saya rasa, 1-2 hari ni ada timbul isu ataupun perbincangan ataupun ulasan orang yang mengatakan karya-karya bukan fiksyen tempatan, harga dia mahal ataupun kurang kualiti. Ni dua perkara berbeza. Ada orang kata buku non-fiksyen kita tak best, mahal dan kurang kualiti. So ini berlegar dalam grup-grup Facebook, tulisan-tulisan mengenai industri buku, orang pemain-pemain industri buku. Dua perkara ni. Karya-karya non-fiksyen kita mahal dan kurang berkualiti. So, itu kalau mereka bandingkan dengan buku-buku daripada luar negara, boleh dapat lebih murah dan juga sebagainya. Bagi saya pula, kalau kita nak discuss mengenai dua perkara ini, sebenarnya dia bergantung kepada supply and demand. Memi 88, terima kasih kerana join. Supply apa? Supply dan demand. Tak tahu dalam bahasa Melayu dia nak sebut macam mana. Permintaan dan juga yang membuatnya. Sebab untuk market ataupun untuk pasaran tempatan, jumlah cetakan buku bergantung kepada permintaan. So ini basic. Bila kita buat untuk lokal, dia akan jadi jumlah dia, cetakan dia kurang, kos untuk mencetak dia mahal. Kalau buku-buku luar negara tu, sekali cetak dia boleh shoot sampai 100,000 atau 1 juta untuk sekali cetakan. Kalau di Malaysia, penerbit-penerbit kecil contohnya akan bermula dengan 1,000, 5,000. Tak ada yang pergi 10,000. Ada lah juga. Sebelum-sebelum ni ada, tapi bila online ni saya rasa tak ada. Biasanya macam tu. Cetak 1,000 dengan cetak 100,000 kan berbeza kos dia. Dan juga market ataupun pasaran dia. Dan menjadi masalah sebagai penerbit ataupun penulis buku untuk memasarkan karya-karya terbitan ataupun tulisan mereka. Masalah dari sudut marketing. Apakah saya maksudkan masalah daripada sudut marketing? Bukanlah mereka tak pandai marketing. Bukan. Mereka pandai marketing. Kalau tak pandai pun mereka boleh upah agensi untuk buatkan pemasaran. Sekarang ni, trend dia bergantung pada trend marketing. Salah satu dia. Ni perkara yang kedua. Media sosial ini adalah padang yang terbuka untuk semua. Ia pada satu sudut pandang, pada satu perspektif, mudah kalau kita ada produk, contohnya kita cerita mengenai buku, mudah untuk penerbit dan juga penulis untuk promosikan buku mereka. Sebab ada media sosial. Hai Boboka, terima kasih sebab join. Tetapi media sosial adalah padang terbuka. Semua orang boleh promote produk mereka. So dekat media sosial ni lah hiburan ada, bahan-bahan ilmiah ada, politik pun dekat sini, gosip pun dekat sini, semua benda di sini. So timbul persaingan yang kuat. Boleh faham ke? Sebab saya sendiri menjalankan aktiviti marketing dan juga sebagainya. So kita tahu
Kos marketing murah, capaian kepada ramai orang mudah, tetapi dari sudut perspektif prospek dan juga pelanggan itu sendiri ada pelbagai pilihan. Orang mungkin tak membeli dengan kita, orang mungkin membeli dengan orang lain. Contoh, ataupun memang tak nampak iklan kita sebab ditimbus oleh produk-produk yang lain. Ini adalah contoh dia. Sebab perbezaan berbanding sekarang dengan dahulu. Anda cuba perhatikan ni ya. Saya cuba tunjukkan. Dulu, tahun 80-an ataupun 90-an, mana ada orang terfikir main game, main video game, boleh dapat duit yang banyak, boleh menjadi income. Kan, kalau kita yang lahir tahun 80-an, 90-an, mana kita terfikir main game ataupun kalau kita buat video lawak ataupun komen, kritik, buat ulasan mengenai sesuatu industri, contohnya filem dan juga sebagainya, permainan contohnya, kita tak tahu, teknologi itu belum pernah ada yang mana dia boleh mendatangkan income. Itu pun adalah salah satu juga mengapa hiburan menjadi pilihan ramai, menjadi top priority kepada orang ramai. Dan industri buku macam turun sedikit daripada perspektif marketing. So ini dua perkara yang saya nak kongsikan. Anissa, terima kasih kerana join sesi live ini. First adalah trend. Pasaran berubah. Masih membaca, trend dia berubah kepada online. Kedua, daripada segi marketing, telah berubah menjadi satu padang yang terbuka. Dan setiap industri memerlukan kreativiti ataupun demand yang sangat-sangat berbeza. So, itu adalah, kalau ditanya, adakah betul orang kita tak suka membaca? Mungkin kita boleh juga, kalau tengok pada statistik. Tetapi basically, kita punya trend berubah dan juga marketing. Rosie 27 terima kasih sebab menonton. So itu adalah first aspek dalam perkongsian ini. Seterusnya saya nak kongsikan 3 tips untuk menjadikan membaca sebagai hobi. So ini daripada perspektif kita sendiri, perkara yang kita boleh kawal. Okay? Kalau kita suka membaca, kita nak orang di sekeliling kita suka membaca, kita nak anak-anak kita suka juga membaca, ini perkara yang kita boleh kawal. Ini tips yang kita boleh buat. Semua orang boleh buat. Tak kisah pemain industri yang besar, penjual, penerbit, penulis ataupun pembaca, semua boleh buat. So, hari ini saya kongsikan 3 dahulu daripada 6 tips menjadikan membaca sebagai hobi. InsyaAllah, esok kita sambung lagi 3. Okay? Boleh ke? Sekejap saya minum. Okey, untuk topik malam ini, 6 tips menjadikan membaca sebagai hobi. Nanti, anda boleh juga baca artikel di blog abuhamka.com. Saya ada tuliskan juga mengenai tips ini. Tetapi malam ini saya kongsikan sebaringkas dahulu. Saya kongsikan 3. InsyaAllah esok kita akan kongsikan lagi 3. First, untuk menjadikan membaca sebagai hobi. First, kita perlu tetapkan matlamat untuk diri kita sendiri. Saya percaya yang menonton ni semua dalam market kita adalah market orang dewasa. Ada suri rumah, ada juga yang bekerja, tak ada masalah. Kita perlu sentiasa ada rasa untuk upgrade diri kita. Nak tambah baik ilmu ataupun diri kita. Jadi kita perlu tetapkan matlamat. Kenapa aku nak membaca? Contoh, untuk menambah baik career. Sekarang mungkin kita bekerja sebagai seorang kerani. Mungkin kita nak up sikit jadi supervisor dan juga sebagainya. Apa ilmu yang kita perlukan? So, kita perlu membaca buku-buku yang berkaitan. Kalau kita kerani account, kita nak up lagi untuk naik jawatan, apa yang kita perlukan? So, kita perlu baca bahan-bahan yang berkaitan juga. Ataupun mungkin kita dah selesa dengan career kita ataupun kerjaya kita, kita nak upgrade ilmu daripada segi ilmu agama. Okay? Contohnya, ataupun ilmu parenting. Kalau kita suka masak di rumah, dah biasa masak kek, mungkin nak buat kuih pula, masakan Melayu pula, upgrade ilmu. Boleh faham ke? So, buku-buku ni ada di pasaran sebenarnya. Ada, banyak di pasaran. Nanti saya akan kongsikan lebih lanjut. So, kita perlu tetapkan sendiri matlamat untuk tahun ini. Contoh. Hai, terima kasih WFD yang tonton. Contoh. Saya secara peribadi sekarang sedang ikut kuliah kitab Bulughul Maram, Dr. Mazhar contohnya. Dan saya terfikir, teringin.
Ada impian, ada macam nak set matlamat untuk belajar kitab Al-Azkar pula. Contoh. So mungkin saya boleh beli kitab tu, tengok siapa guru yang mengajar dan juga sebagainya. So itu adalah contoh peribadi yang saya boleh kongsikan dengan anda. First, sebelum nak membaca ke dan juga sebagainya, tetapkan dahulu matlamat. Kenapa nak membaca? So itu yang first. Yang kedua, pilih genre buku kegemaran dengan spesifik. Ini dulu saya pun tak tahu. Seriously, dulu saya pun tak tahu. Saya, contohnya dalam bidang bisnes, saya ingat kalau bisnes sajalah. Bacalah buku bisnes, general. No. Contoh dalam buku bisnes pun ada banyak bahagian dia. Pilih secara spesifik. Contoh dalam bisnes, ada buku branding. Branding saja pun berapa banyak buku, berapa banyak tokoh. Kalau marketing, lain pula cerita. Kalau buku mengenai database sahaja, operation and database, pun ada banyak buku pilihan yang boleh dibaca. Kalau anda suka baca novel pun kan banyak kan? Novel cinta, novel seram. Saya baru tahu, bukanlah baru tahu setahun dua ni yang novel seram, novel seram ada permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Novel seram saja, bukan novel seram. Maaf, go deep kepada apa genre kegemaran anda, spesifik. Kalau buku agama, mungkin Quran, hadis, fiqah, falsafah, terpulang. Apa saja yang anda suka. First, tetapkan matlamat. Dan yang kedua, pilih genre kegemaran anda dengan spesifik. Okey, dapat ke? Itu adalah dua tips yang awal. Sebelum saya masuk tips yang ketiga dan yang terakhir sebelum menutup. Okey ke Shopee? Please kongsikan like, love banyak-banyak supaya memberi saya lebih semangat. Terima kasih kepada yang join di Shopee dan juga di Facebook dan juga di Mutiara Kata Buya Hamka. Terima kasih. Selalu lupa. Adriana join. Terima kasih kerana join. So, itu adalah dua tips awal. Dua tips daripada tiga. Tiga tips yang saya nak kongsikan malam ini. Tiga tips menjadikan membaca sebagai hobi. First, tetapkan matlamat. Kedua, pilih genre kegemaran anda secara spesifik. Dan yang ketiga adalah join community. Join community anda membaca. Kalau anda membaca mengenai buku novel seram ataupun novel cinta, join group di Facebook group ataupun search melalui nama-nama tokoh penulis. Kalau anda, contoh, kalau orang lelaki ni dia suka DIY, elektrik dan juga sebagainya, pun ada group. Sofia, terima kasih menonton. So, join group di Facebook ataupun di media sosial. Search dengan nama tokoh ataupun topik buku yang anda nak baca. Okay? Yang anda suka baca. Join discussion, perbincangan, Q&A supaya anda dapat lihat trend industri yang anda baca itu. Trend novel, apa trend sekarang? Kalau trend resipi, buku masakan, apa trend sekarang? So, dapatkan input dari luar. Lihat komen dan juga pandangan orang lain. Syacha, terima kasih kerana join. Lihat input dari luar dan lihat apakah trend. Dengar anak dah menangis satu. Okey. Tak apa. Gurau. Okey. So, itu adalah tiga perkara penting yang saya boleh kongsikan kepada anda untuk hari ini. Topik kita adalah 6 tips membaca 6 tips menjadikan membaca sebagai hobi. First, set matlamat. Kedua, pilih genre kegemaran. Dan ketiga, join community. Dan salah satu dia perkara yang anda boleh buat adalah like Facebook page kita abuhamka.com ataupun Mutiara Kata Buya Hamka. Dear Lola, terima kasih sebab join dan menonton. So, ini adalah 3 perkara dahulu. Okay? InsyaAllah esok saya akan sambung lagi 3. Boleh ke? Sebelum saya tutup, adakah anda ada apa-apa soalan atau perkara yang anda ingin bertanya kepada saya? Facebook sangkut sikit ke? Saya tengok Facebook macam sangkut sikit. Sofia, terima kasih sebab menonton. Okey, sekarang dah lebih kurang 20 minit. Yongi 57, terima kasih menonton.
sebelum saya tutup sesi untuk kali ini, sekiranya anda rasa sesi ini bermanfaat, anda boleh kongsikan dengan orang ramai. Sama ada anda kongsikan sesi ini atau kongsikan apa yang anda dapat dengan orang ramai. Dan sebagai penutup untuk sesi live Facebook live ataupun sesi live kita episod yang kelima sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2021 ni. Ini dah episod kelima yang saya buat. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang telah menonton sesi live kita, sama ada anda menonton secara live ataupun secara rakaman. Yep, saya boleh lihat data tu. Saya sangat berterima kasih. Dan sekiranya anda ada sebarang idea, komen ataupun pandangan yang boleh anda berikan kepada saya, boleh kongsikan di chat, di ruangan chat di Shopee ataupun di Facebook Messenger untuk sebarang idea, komen dan juga pandangan mengenai konten-konten yang boleh saya buat ataupun saya kongsikan dengan orang ramai. Dan kalau anda nak dapatkan buku-buku terbaik Buya Hamka, okey, sekarang sedang berlangsung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kita sedang beri promosi untuk buku-buku Buya Hamka sehingga 20% untuk combo yang kita bawakan. Tema kali ini adalah kemuliaan wanita. Kita kongsikan buku ini, combo daripada buku ini, siap dengan bookmark lagi. Saya tak pasti anda dapat ke tak nanti. So, ini adalah buku terbaru terbitan Malaysia, Buya Hamka. Buya Hamka berbicara tentang wanita, tentang perempuan. Shopee, anda boleh klik di sini untuk combo ini. Facebook, anda boleh lihat di Shopee kita, di Shopee Abu Hamka Bookstore. So, dapatkan buku-buku ini dan combo-combo lain yang insya-Allah sangat bermanfaat. Join kita punya Facebook page. Lihat konten-konten yang kita cuba bawakan mengenai kemuliaan wanita. Okey? So, terima kasih kepada anda yang menonton sehingga habis. InsyaAllah, kita jumpa esok malam pukul 9 malam. Boleh? Anak dah nangis? Ya, saya dah ada 2 orang anak. Betul. Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang Muhammad Hamka, seorang Siti Maryam. Okey, ada apa-apa sebelum saya menutup untuk hari ini? Okey, Facebook, terima kasih. Terima kasih di Facebook. Okey, baiklah. Terima kasih kepada anda yang telah menonton sama ada secara live ataupun rakaman. Teruskan berkongsi inspirasi, teruskan berkongsi motivasi dan perkara-perkara yang baik dengan orang ramai, sebab kita tak tahu daripada perkongsian kita yang mana, daripada percakapan kita yang mana yang dapat menjentik jantung hati orang lain untuk berubah menjadi lebih baik, dan itu menjadi satu amal ibadah kepada kita. Kan? Teruskan berkongsi perkara-perkara yang baik. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9 malam untuk sambungan tips yang seterusnya. Mohon maaf kalau ada sebarang salah silap, terkasar bahasa ataupun perkara-perkara yang tak kena. Saya Muhammad Zuhairi, admin untuk Facebook page. Wih, macam penyanyi terkenal tu, suara terkucing. Okey, gurau. Saya admin Facebook page abuhamka.com dan juga Mutiara Kata Buya Hamka, dan juga admin untuk Abu Hamka Bookstore di Shopee. So, insyaAllah kita berjumpa esok malam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.